Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke sesi pembentangan pra-projek untuk kumpulan BGS 104 dengan tajuknya tak salah saya pakar bedah ortopedik. Okey. Baik, sebelum itu saya nak maklumkan kepada semua bahawa hari ini pembentangan pada hari ini akan dinilai oleh Cikgu Hafizah dan juga saya. Jadi silalah buat pembentangan dengan sebaik mungkin nanti. Okey, tanpa membuang masa saya mempersilakan wakil kumpulan BGS 104 untuk memulakan pembentangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati para juri dan Cikgu Rosliza serta Cikgu Muhammad Hafiz dan sahabat-sahabat yang disayangi. Hari ini kami ingin membentangkan projek PRS SSC Tier 1 Bongso SK Hulu Benang dan SK Bukit Kemuning 2. ID kumpulan kami ialah BGS 104. Nama kumpulan yang kami pilih adalah Avenger Leaders. Kami mengharungi apa jua cabaran khasnya dalam penyediaan e-book yang bertajuk Pakar Bedah Ortopedik. Berikut adalah profil kumpulan kami. Nama kumpulan yang baru saya sebutkan tadi ialah Avenger Leaders yang bermaksud berani menghadapi cabaran dan rintangan. Tarikh penubuhan 27/2020. Tarikh mula projek 13 Julai 2020. Moto yang telah kami bincangkan ialah usaha hingga berjaya. Tata organisasi kumpulan Avenger Leaders. Cikgu Rosliza dan Cikgu Muhammad Hafiz sebagai penasihat. Mereka telah tunjuk ajar kepada kami dan memberikan ilmu mengenai pakar bedah ortopedik. Muhammad Zulfakri Nazmi sebagai pengarah projek. Beliau bertanggungjawab untuk mencari maklumat mengenai pakar bedah ortopedik. Putri Nurul Munira sebagai pengarah projek. Beliau juga memberikan maklumat tentang pakar bedah ortopedik. Dan saya sendiri, Nur Azlin Fahana sebagai setiausaha. Saya mencari maklumat dan membuat slide ini serta diikuti juga Nur Zubrina Nasran sebagai bendahari dan Katil Expo Saravana Kumar sebagai EJK. Latar belakang ahli kumpulan. Muhammad Zulfakri Nazmi bin Muhammad Zulfahmi. ID PRS PRSB 1024. Bersekolah di Sekolah Kebangsaan Hulu Benang. Hobi melukis, cita-cita menjadi kartunis. Putri Nurul Munira binti Muhammad Hafiz. ID PRS PRSB 1019. Bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bukit Kemuning 2. Hobi melukis, cita-cita menjadi doktor. Dan saya sendiri, Nur Azurin Fahana binti Syahari, ID PRS PRSB 1025. Bersekolah di Sekolah Kebangsaan Hulu Benang. Hobi membaca, cita-cita menjadi doktor. Nur Zukrina Nasran binti Muhammad Zulfahmi. ID PRS PRSB 1022. Bersekolah di Sekolah Kebangsaan Hulu Benang. Hobi berbasikal, cita-cita menjadi tentera. Katil Expo Saravana Kumar. ID PRS PRSB 1018. Bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bukit Kemuning 2. Hobi taekwondo, jogging dan lain-lain. Cita-cita menjadi doktor. Tema yang kami pilih adalah pakar bedah ortopedik. Doktor pakar bedah ortopedik. Ortopedik adalah khusus perubatan yang merawat sistem muskuloskeletal. Ini termasuk menjaga tulang, sendi, otot, tendon, ligamen dan saraf yang menjadikan rangka tubuh kita.
Objektif pakar bedah ortopedik. 1. 20% murid tahun 6 berminat untuk menjadi pakar bedah ortopedik. 2. Melalui e-book yang dihasilkan, murid-murid SK Ulu Benam dan SK Bukit Kemuning 2 memperolehi matlamat yang jelas mengenai pakar bedah ortopedik. Murid-murid SK Ulu Benam dan SK Bukit Kemuning 2 lebih fokus untuk pelajar khususnya untuk mencapai cita-cita sebagai pakar bedah ortopedik. Seterusnya saya serahkan slide ini kepada pengarah iaitu Zulul Fakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakri Nazmi di Muhammad Fahmi selaku pengarah projek ini, dan saya akan teruskan dengan penerangan projek. Kami telah memilih projek pakar bedah ortopedik kerana pekerjaan di Malaysia amat sangat sedikit, manakala ganjaran untuk pekerjaan ini adalah paling tinggi. Mengikut analisa saya, terdapat banyak perbezaan antara gaji doktor biasa dan juga gaji doktor pakar. Mengikut adalah doktor pakar pada doktor awam hanyalah RM1884 dan doktor awam hanya RM594. Bagi gaji doktor pakar kedua, saya juga pada pakar ortopedik, gajinya adalah RM Malaysia RM300,000 setahun. Di Malaysia cuma ada beberapa negeri sahaja yang mempunyai perawatan ortopedik. Antaranya ialah Klinik Ortopedik Negeri Kedah, Negeri Perak, Negeri Pahang, Negeri Pulau Pinang, Negeri Sarawak, Negeri Sembilan, Negeri Melaka, Negeri Sabah, Negeri Selangor, dan Kuala Lumpur dan juga Negeri Johor. Kami juga telah mendapat sumber maklumat daripada Google iaitu MyHealthy dan juga pembacaan buku-buku perubatan. Kami juga akan menemu ramah doktor di hospital berdekatan untuk mencari maklumat yang lebih spesifik. Setakat ini, kos yang digunakan hanyalah RM15 sahaja mengikut anggaran penggunaan Cyber Cafe. Kami yakin dengan tajuk ini kerana bilangan pakar bedah ortopedik adalah kurang dan tidak mencukupi. Kami mendapati sumber ini daripada https://www.irufucare.com.ms.clinic.orthopedic.malaysia. Selepas kami membuat projek ini, kami mendapati ada beberapa impak pada semua. Yang pertama, impak pada rakan. 30% orang murid tahun 6 akan meminati bidang ini. Yang kedua, impak pada masyarakat akan menjadi tarikan kepada orang ramai. Benefit projek ini ialah antara gaji tertinggi di Malaysia. Setelah itu, kami mendapati ada satu impak positif, iaitu dapat menambah pekerja pakar bedah di hospital, khususnya di Malaysia. Sasaran projek kami ialah yang pertama, ditujukan khususnya kepada murid-murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Ulu Benam dan juga Sekolah Kebangsaan Kemuning 2. Yang kedua, e-book ini akan menjadi manfaat kepada murid-murid tahun 6 kerana memudahkan mereka akan melangkah ke sekolah menengah. Yang terakhir, oleh itu diharapkan mereka dapat berfikir lebih jauh ke hadapan, terutamanya dalam bidang kerjaya. Harapan projek kami ialah yang pertama, pelajar di universiti dapat menjalani kajian tentang pakar bedah ortopedik. Mereka boleh menggunakan e-book ini yang kami hasilkan. Harapan kami yang kedua ialah adalah untuk memotivasikan agar mencapai ke tahap doktor pakar sebagai pakar ortopedik. Untuk itu kami akan berusaha bersungguh-sungguh dalam bidang pembelajaran mulai hari ini. Kami yakin dengan projek ini atau e-book ini akan ke peringkat yang lebih tinggi. Sekian itu sahaja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, terima kasih. Okey, silakan Cikgu Hafizah. Okey, terima kasih Cikgu Asnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, tahniah kepada Azurin dan Zulfakri atas pembentangan itu tadi. Tahniah juga kepada guru penyelia yang ada bersama dengan kita, Cikgu Rosliza. Cikgu Hafiz tadi saya tengok awal ada, sekarang tak ada. Okey, yang pertama sekali. Cikgu agak masalah untuk menilai pembentangan projek bagi kumpulan ini sebab pembentangan tidak disusun dengan begitu baik mengikut aspek. Yang pertama sekali sebenarnya cikgu nak tengok kumpulan ni kenapa memilih kerjaya pakai bedah ortopedik. Cikgu mencari-cari jawapannya dan ia ada dalam harapan projek. Okey. Kemudian di awal-awal cikgu mencari-cari apakah objektif bila menghasilkan e-book pakai bedah ortopedik. Jadi penulisan, kalau boleh kita buka tengok di bahagian objektif. Bahagian penulisan objektif perlu dibaiki. Tunjukkan cikgu kepada slide tadi, slide objektif. Okey, tak apa. Ambil nota ya, ambil nota untuk buat penambahbaikan ya. Bahagian objektif, apabila e-book ini dihasilkan, sasaran ditulis, sasarannya adalah murid-murid tahun 6 di kedua-dua sekolah ni. Bagus sasaran penulisannya. Tetapi bila sasaran fokus kepada murid-murid tahun 6, tiba-tiba impaknya kepada masyarakat. Jadi cikgu tengok tidak ada pertalian ya. Sepatutnya impak itu lebih kepada murid-murid tahun 6 itu sendiri. Bukan membuka luas sampai ke ahli masyarakat ya. Jadi objektif juga perlu ditulis selari dengan sasaran dan impak. Contoh, e-book ini dihasilkan untuk memberi pendedahan berkaitan kerjaya pakai bedah ortopedik. E-book ini dihasilkan untuk memberi maklumat kepada warga sekolah, kepada murid-murid tahun 6 khususnya berkaitan dengan kerjaya ini. Contohnya ya, baiki di bahagian penulisan objektif sebab cikgu tengok penulisan objektif tadi ya. Namun bagus kumpulan ini, cikgu dapat lihat kumpulan ini ada banyak makluman berkaitan dengan kerjaya ini. Maklumat ini juga menyatakan bahawa kurangnya tenaga pakar dalam bidang ini dan juga tangga gaji juga disebut. Sumber rujukan bagus, jelas kerana daripada bacaan dan juga temu bual personalia. Jadi secara keseluruhannya cikgu minta buat penambahbaikan penulisan di bahagian objektif, penulisan di bahagian impak. Kedua-dua ni. Untuk membolehkan projek ini diluluskan, kita sangat nak tengok bahagian objektif dan impak ya. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Okey, Cikgu Hafizah, terima kasih. Cikgu Zafiri, silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya setuju dengan apa yang diulaskan oleh Cikgu Hafizah. So, saya tengok, saya tu perasan juga dari segi dia punya sasaran dia tu. Dan saya nak tambah, mula dia kata dia disasarkan untuk murid tahun 6. And then the next slide saya tengok dia sasarkan pula kepada pelajar universiti pula. So kalau betul-betul kita nak targetkan kepada murid tahun 6, so terus kita punya ibu tu ditargetkan kepada murid tahun 6. Maknanya bila kita target kepada pelbagai jenis golongan, kita punya pengisian dia tu akan jadi yang pengisian yang tak sama. Okey, terima kasih Cikgu Zafiri. Okey, di pihak saya pula, secara overallnya tak ada masalah sangatlah. Dari segi slide pun okey, susun atur pun okey, cuma perlu dimurnikan lagi, tambah baikkan lagi. Pertamanya saya nak tanya, sebenarnya nama kumpulan Avengers ke ataupun Avengers? Nak kena tahu yang tu. Ejaan dia memang betul-betul salah ke ataupun Nama dia dah betul dah, Avengers. Avengers, AVN, bukan AVA Tak tulis. Mana satu yang betul? AVA, AVE. Mana satu? AVE, tapi tulis AVE pula. So AVE So kena betulkan ejaan tu. Okey, itu penting. Okey. Yang keduanya dari segi penerangan ringkas,
dari segi penerangan ringkas tadi, apa ni, dah okey dah. Cuma masa awal-awal tu, masa menerangkan yang kerjaya tu pasal apa, sebenarnya tak perlu masukkan pun dalam slide. Tapi apa yang saya nak lihat sebenarnya, macam mana apa yang kamu rancang untuk e-book ni sebenarnya. Bagaimana kamu nak melaksanakan kutip data ke, mencari data ke, maksud macam tu lah, mencari maklumat dan sebagainya, macam mana. Tadi ada tunjuk tak skop tugas? Cikgu Hafizah ada nampak tadi tak? Ada. Ya, tadi ada skop tugas kan. So kalau ada, cantik lah. Cuma dari segi penerangan ringkas, boleh rujuk balik dalam dalam video-video yang lalu, video-video pembentangan kumpulan yang lalu untuk ditambah baikkan lagi. So saya rasa itu saja yang saya nampak dari segi itu. Yang lain tak ada masalah. So untuk pakar bedah ortopedik, pada pandangan saya sangat baik dia punya kerjaya, kerana bukan semua orang tahu pakar bedah ortopedik ni benda, okey. Hanya yang pernah mengalami saja akan tahu apa itu maksud dia. Okey. Dan saya rasa tak ada sebarang tu sangatlah. So kita, mungkin kami bertiga rasanya bersetuju untuk meluluskan projek ini tanpa sebarang pindaan lah. Cuma pindaan yang perlu dibuat hanyalah menambah baikkan dari segi kandungan dia saja. Okay. So saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir dan juga berjaya membentangkan bentangan anda dengan baik pada hari ini. Okay, so itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.